Okey. Contoh yang paling mudah, seatbelt signal. Selagi mana kita tak pasang seatbelt, dia akan keluar bunyi. Okey. Sebab apa? Sebab the condition is false. Bila dia condition dia false, dia akan keluarkan bunyi. Kalau dia true, dia akan stop. Okey, sama juga dengan house alarm. Okey, house alarm tahu maksudnya? Contoh yang paling mudah, kalau pencuri itu masuk, dia akan keluarkan bunyi dan dia akan panggil polis lah dan sebagainya. Tapi walaupun dia punya pencuri itu, walaupun ditutup pintu, dia masih lagi akan keluarkan bunyi. Sebab apa? Sebab condition dia apa? Condition yang ditetapkan oleh alarm. Contohnya kalau pergi dekat bank tu, nama dia ada ADT. Yang paling mudah lah dia yang simbol apa ni? Hexagon macam ni. ADT. Dia tetapkan apa condition dia? Selagi mana dia pun tuan dia tak masukkan PIN number, selagi tu dia akan bunyi. Dan lagi satu yang bagusnya, sistem alarm rumah ni, contohnya kalau pencuri tu dia suruh orang tu masukkan nombor, suruh bagi benda tu tak bunyi, dia akan masukkan coding supaya apa, walaupun benda tu tak bunyi tapi dia punya signal tu akan hantar ke polis. Dia ada sistem dia macam tu. Salah satu contohlah. So selagi mana tuan rumah tu tak masukkan nombor PIN code, dia akan masih lagi berbunyi. Sama juga dengan systematic plantation. Contoh yang paling mudah, siram air selagi air tu tak memenuhi kriteria yang ditetapkan ataupun kandungan NPK tu, kandungan baja tu tak menepati apa dia punya percentage yang diperlukan, selagi tu dia akan siram air. Okey. Sama juga kalau kita apply benda ni dalam mathematics. Contohnya kita kena calculate until the error is less than certain value. Apa maksudnya ni? So contohnya error is less than 1e to the minus 16. Contoh yang paling mudah lah. Ni error. Okay, absolute values. Positif or negative. So, kita nak kira error. So yang ni nama dia apa dia? Iteration. So you iterate sampai dapat value yang dekat-dekat dengan dia punya nilai yang sebenar. Sama juga, dan satu lagi, kita nak cari finding roots of a polynomial. Okay, yang ini mungkin awak tak belajar, tak pernah dengar, dan mungkin awak tak pernah terserempak dengan benda ni. Okay. Contoh, kalau awak ingat, kalau dalam calculus calculus yang basic tu, kan ada formula, dia kata apa, intermediate value number tu, dia kata kalau A dengan B is less, so dia kata f of A is less than f of B, ataupun sebaliknya, so maksudnya there exists C in between, ni there exists A and B, macam tu lah kan. Okay. So maksudnya dia nak cari dia punya roots. Contoh yang paling mudah kalau ada ni kat sini. Okay, contoh. So yang ni adalah C. Okay, yang ni adalah roots. So tapi yang ni yang paling mudah. Ada yang kita tak boleh cari secara analytical. So bila kita tak boleh cari secara analytical, kita kena cari guna numerical. Sebab tak semua function boleh di-define guna exact function. Yang ni salah satu contoh. Mungkin awak tak faham, tak nampak lagi, tapi tak ada masalah, nanti bila awak dah sampai 3501 awak akan nampak benda ni. Okay, let's look at ini kita dah buat. Kita try guess the output. Ada soalan setakat ni? Okay, tak ada. Let's see this one. Okay. Apa beza dengan yang kita buat minggu lepas? Minggu lepas kita buat apa? Kita start initial condition, yang ni initial condition. Kita start daripada kosong.
Dan kita punya control variable adalah plus plus. Yang ni minus minus. Okay. So bila minus minus, kita kena check condition ni sama ada dia logik atau tak. Okay, kalau tengok kat sini, C start daripada 10, while C is bigger than minus 1. So maksudnya apa? Dia bilakah benda ni akan stop? Bilakah calculation ni akan stop? Bila dia lebih besar daripada 10. Apa dia tak dengar? Bila dia lebih daripada 10. Bila dia akan stop? Condition dia stop bila? Bila C tu sama dengan negatif 1. Sama dengan negatif 1, dia akan stop. Adakah condition ni ada sama dengan? Tak ada. Tak ada. So, kalau awak tengok dekat ni, ni adalah minus 1, 0, 1, 2, kan? So, less than, bigger than minus 1, di mana? Bigger than minus 1? Sampai infinity. Apa dia? Lebih daripada Bigger than minus 1. Ya, sebab rumah saya tepi highway. Rumah saya tepi highway, dia kereta lalu je saya tak dengar. Okey, sekali lagi. maksudnya dia tak berhenti lah dia. Okey. Itu jawapan awak. Ada lagi jawapan? Kalau C tu, dia akan stop kalau C tu lagi kecil daripada negatif 1. Saya tak tahu. Okay, jom kita tengok. Macam mana nak keluarkan benda lah. Okey, kita tengok. C sama dengan cos. C sama 10. Start daripada 10. Kalau kita buat kat sini. Yang ni C. Okey. Yang ni sama ada true or false. C sama dengan 10. Kita start daripada 10. So 10. Adakah 10 lebih besar, yang ni adalah C minus minus. Adakah 10 lebih besar daripada negatif 1? Ya. Betul. So dia adalah true. Kemudian C minus minus. So dia akan print C. Nampak tak yang lepas dia kata condition true, true condition, dia akan print F C. So dia akan print 10. Tengok kat bawah ni. Yang ni adalah kita punya calculation. Kemudian kita akan pergi sign minus minus, maksudnya 10 tolak 1 dia akan jadi 9. Okey, 9. So kalau pergi ke next counting, 9 lebih besar daripada negatif 1. Okey, lepas dia true, so dia akan print out C iaitu 9. Kenapa sebelah-sebelah? Sebab dia tak ada slash n. Dan dia ada gap kat sini, ada gap. Kalau saya letak dia punya apa ni? Double quotation rapat, dia akan jadi rapat. 10 dengan 9 ni dia akan jadi rapat macam tu. Kalau saya tak letak. Okey. Kemudian C minus minus, 9 tolak 1 jadi 8. Okey. Kemudian ada check lagi. 8, is it true? Bigger than minus 1? Yes. Yes. Okey, agak-agak dia akan berhenti setakat mana daripada saya punya buat ni sikit-sikit ni. Awak rasa dia akan berhenti sampai berapa? Kosong. Yes, kosong. Sebab apa? Sebab
Yang ni kalau awak buat macam ni, dia nampak akan jadi 7. Something sampailah 2, 1, 0. So 2 lebih besar daripada negatif 1, true. 1 is bigger than -1, true. And then -1, this is also true. Kemudian 0 ni dia akan jadi 0 tolak 1, jadi negatif 1. So negatif 1 kat sini. So dia akan false. So bila false, dia takkan print out. Dia tak no output. So dia takkan execute yang printf tu. Nampak tak? Apa? Nampak Okey. Yang semalam yang kita buat hari minggu lepas, dia beza dia apa? Yang minggu lepas tu dia tambah-tambah. So dia macam upper limit. Upper limit dia berapa? Yang ni kalau yang ni decreasing kita kena decide dia punya lower limit. Supaya kalau dia punya ni dia berhenti dekat mana. Okay, let's see this one. Apa beza yang ni dengan yang ni? Yang mana? Yang ni dengan yang ni. C minus minus. C minus minus dan yang ni minus minus C. Yang ni pre-decrement. Yang ni adalah post-decrement. Okey, saya nak tunjukkan bilakah dia akan berbeza dan bilakah dia tak berbeza. Okey. Kalau tengok kat sini. Agak-agak dia awak punya dia punya gut feeling lah. Gut feeling, awak rasa dia akan berbeza ke tak berbeza? Berdasarkan statement ni. Tak. Tak beza. Okey, satu jawapan. Ada jawapan lain? Berbeza. So saya ada 2 je kan option. Okey, kalau awak apply apa yang awak belajar tentang pre-decrement ataupun post decrement ni, apa maksud dia? Maksud dia kalau kita pecahkan benda ni, let's say kita expand dia punya statement ni, y c bigger than -1, okay, dia akan printf c. Okay. Kemudian kalau saya pecahkan minus sini, dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar c sama dengan c minus 1. Betul tak? Betul. Kalau saya buat yang ni, kalau saya expand pun, dia akan menjadi C sama dengan C minus 1. Okay, ada beza tak yang ni? Kalau saya expand yang ni dengan yang ni? Tak ada. Tak ada beza. So jawapan dia adalah tak ada beza. Sebab apa? Sebab statement dia di bawah. Statement dia ni kat bawah. So kalau awak nak try pun boleh juga. Cuba run try sendiri. So dia tak ada beza. Sebab dia duduk bawah. Tapi dia akan ada beza. Bilakah dia akan beza? Tak apa, nanti kita cerita. Okay, saya tengok yang ketiga.
Okey. Nampak macam sama, tapi apa yang saya tukar dia punya condition. While C is equal to 10. Okey. Bila jadi macam ni, maksudnya apa? Maksudnya dia akan true bila C sama dengan kosong. Bila C sama dengan 10. Dan dia akan false selain daripada tu. Okay. So, awak agak-agak output dia akan keluar macam mana? Keluar 10 saja lah. Ya, 10 saja sebab 10 saja yang betul. So, only true when C sama dengan 10. So, dia akan keluar sekali saja. Okay. Let's see this one. Boleh ke yang lain? Boleh. Boleh. Alright. Boleh. Let's see this one. Saya letak assignment. Saya bukan letak relation operator. Saya letak assignment operator. Awak kena ingat sebab dia beza di antara yang ni dengan single dengan double. Ada beza dua tu. Okey. Rasa-rasa dia akan keluar macam mana? Dia tu B 10. Lepas tu tak berhenti lah. Kat sini. Okey, ada jawapan lain? So yang ni akan jadi apa? Infinite. Infinite output. Macam kawan awak tu cakap tadi. Sebab apa? Sebab yang ni dia akan jadi always true. Sebab C sama dengan 10 adalah nombor yang bukan kosong. C equals to 10 is not 0. So, selain daripada kosong, walaupun 1, 3, selain pada 1 untuk true values, anything other than 0 is regarded as true. Kecuali awak dapat kosong. Contohnya sebab apa? Sebab walaupun awak C kat sini, awak buat C minus minus, tapi bila dia pergi loop sekali lagi, dia akan tukar C kepada 10. Sebab tu dia akan kata printf C. Yang ni dia akan jadi 9. Tapi dia pergi sekali lagi, dia tukar C jadi 10. So dia always true. So dia tak akan berhenti. Dia akan keluar sampailah awak tekan stop. Okey, ada soalan? Nampak dia punya apa ni? Beza condition dia. Kalau awak silap letak, salahlah awak punya ni. Okay, let's see this one. Okay, sekarang ni saya letak dia punya control variable di dalam condition. Okay. Adakah dia akan jadi sama dengan yang output yang mula-mula tadi? Agak-agak adakah dia akan keluar output yang sama? Okey. Tak ada jawapan. Rasa sama. Sama. Sama kot. Sama. Okey, ada jawapan yang lain? Tak ada Okey. Kawan awak kata sama. Let's check. Dan awak pun boleh check. Sambil-sambil ni awak boleh check dalam program ni sendiri.
Sebab dia ni ringkas je. Okay, C minus minus is bigger than minus 1. Saya nak guna relationship apa ni table tu. Kalau kita ada bigger than or smaller than ataupun kita ada apa dia any relation operator, let's say bigger or equal yang ni ataupun yang ni. Ingat tak saya kata apa? Saya kata kalau kita ada unary minus ataupun unary plus ataupun increment decrement, kita kena buat apa dulu? Adakah kita nak guna nak evaluate yang ni, contohnya A tambah B is bigger than C plus D. Okey. Dan sebagainya lah. Saya ambil contoh satu saja. Okey. Soalan saya, adakah kita nak evaluate B dengan this one first ataupun kita nak tambah dulu kiri dan kanan? Tambah dulu. Tambah dulu kiri dan kanan. Okey, apa maksudnya ni? Kalau kita apply pengetahuan kita dekat kita punya condition ni, C minus minus, maksudnya apa? Kita kena minus 1 dahulu. So C minus minus maksudnya C minus 1 is bigger than minus 1. So maksudnya apa? 9 is bigger than minus 1. Okay. So maksudnya apa? Dia nak tengok 9. Dia punya first initial comparison adalah 9. Is it true or false? Less than minus 1, bigger than minus 1? True. So dia akan print 9. Kemudian dia akan pergi balik lagi C minus minus jadi 8. So 8. So this is true sampai ke apa? Okay, let's check kalau dia sampai ke, so dia akan print out 9, 8, 7 something. Katakan dia sampai ke 1. Kita dah buat tu sampai 1. Dia akan print out true. So dia akan print out 1. 1 tolak 1 jadi kosong. Kosong dia akan true. Negatif 1. Yes. So dia akan print out negatif 1, negatif 1. False. Dia akan, yes. So dia akan berhenti dekat negatif 1. Next, saya ubah sikit. Tak. Saya ubah minus 1. Minus C. Adakah dia akan membawa perubahan apa-apa? Is it going to be any changes? No. Tak. So maksudnya apa? Awak dah faham. Apa dia sebab apa? Sebab dia punya ni benda yang sama. Maksudnya apa? Kita kena buat operation dahulu baru kita boleh banding sebelah kiri dan sebelah kanan. So awak dah faham benda tu. So, nampak tak beza dia? Ada beza ke tak ada beza? Kena tengok apa yang dia buat dahulu. Okey. Bila dia ada beza? Bila contohnya kalau saya buat macam ni, while let's say saya guna benda yang sama. While C is bigger than minus 1. Kemudian saya buat printf saya tak nak letak benda ni pun tak apa sebab saya ada single statement saja. Saya buat C minus dengan while C bigger than minus 1. Saya boleh buat printf
minus C. Okay. Okay, kalau saya expand benda ni, dia akan jadi macam mana? Yang atas ni, dia jadi, sini adalah C minus minus, maksudnya dia akan letak C dulu, baru dia akan evaluate minus. Okay, kalau saya buat macam ni, while C bigger than minus 1, so dia akan jadi printf C, barulah dia akan jadi C minus minus. C minus 1. C sama dengan C minus 1. Sama. Okay. Yang ni sebab apa? Sebab dia post. Dia selepasnya baru dia tolak. Tapi kalau saya buat yang ni, while something, saya tak nak ni. Maksudnya apa kat sini? Dia kena tolak dulu. So C sama dengan C minus 1. Baru dia akan printf. So dalam kes ni baru dia akan ada perbezaan. Sebab apa awak letak dalam statement yang sama. Bila dalam statement yang sama, dia akan tengok dia nak tolak dulu ke dia nak minus dulu, dia nak tolak kemudian. Okay. Tapi kalau awak letak dalam statement yang berbeza, dia tak ada masalah. Dia tidak menjadikan benda tu terlalu berbeza sangatlah. Okey, ada soalan? Yang ni sama ke kalau kita letak minus C tu atas printf dulu? Atas printf. Yang macam contohnya itu kan I++ kan? Itu atas printf dulu. Dia sama. Dia kalau awak buat macam tu, minggu lepas kita dah tengok. Beza dia apa? Beza dia akan keluar dia punya output, nilai output. Tetapi dia punya number of iteration dia sama. Okay. Sebab apa? Sebab kalau buat macam tu, dia akan keluar yang mana dulu. Tapi number of iteration tu kita dah buat macam semalam, minggu lepas kita buat apa? Kalau kita start pada kosong, semua start pada kosong. Let's say C sama dengan kosong kan? Okay. So kalau awak letak ke atas, maksudnya dia akan tambah dulu. So dia akan keluar 1, 2, contoh sampai 5 lah. 3, 4, 5. Yang ni saya buat plus C. Sebab saya tambah dulu. Tapi kalau saya buat sama juga, saya letak C sama dengan kosong. Tapi dia akan keluar macam mana? 0, 1, 2, 3, 4. Yang ni kalau saya buat C plus plus. Tapi dia punya ni sama. Dia punya apa ni counting dia, iteration number sama. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma output dia sahaja yang berbeza. Maksudnya sama lah kalau kita letak C tu dalam statement printf. Iteration dia tu kira sama tak? Iteration dia akan sama. Sama juga? Saya rasa sama kot. Saya tak pernah check. Rasa sama. Okey. Ataupun kita mungkin boleh check. Let's say kita buat sampai 5 saja. Okey. Kita try C daripada 5. C equals to 5. And then while minus C bigger than minus 1. Printf. C minus C. Okay. Kalau buat macam ni. So dia akan keluar berapa kali? Kita assume dia akan keluar daripada C minus C. So kalau saya buat kat sini, saya letak kat sini.
C sama dengan C minus 1. Senang je. Itu maksud dia. So kalau macam ni, dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar C minus 1, jadi keluar 4. Kemudian dia akan pergi lagi, dia akan jadi 3. Kemudian dia akan pergi lagi, dia akan jadi 2. Faham ke yang lain ni saya buat ni? Ataupun mungkin kita boleh kira lah. Tak kat sini dulu. Okay. Oh, yang ni adalah C, yang ni true or false. Okey, kita start daripada 4. Sebab apa? Sebab dia dah kira siap-siap. C minus 1. So this is true. Kemudian dia akan pergi lagi. 4 tolak 1 jadi 3. So this is also true. 3 tolak 1 dia jadi 2. True. Kemudian 2 tolak 1 akan jadi 1. This is also true. 1 tolak 1. So dia akan jadi kosong. This is also true. 0 tolak 1 dia akan jadi negatif 1. Dia akan jadi false. Nampak ke? So dia akan berhenti kat kosong lah. Yes, Negatif dekat 1. kosong. Kat sini. 3, 4, 5. Okey. Okay. Tapi kalau kita tengok apa ni yang post decrement, kalau kita letak kat bawah C minus 1, saya letak kat situ je. So kalau saya buat new table. Okay. So C, kemudian true false, tengok true false, kemudian C minus 1. Okay, C start daripada, C bukan kat atas, C jadi kat bawah. C start daripada 5. So this is true. So dia akan pergi ke sini, jadi 4. So 4 lebih kecil daripada, lebih besar daripada negatif 1. So this is true. Lepas tu dia akan pergi ke 3. 4 atau 1, 3. 3, dia akan true. So dia akan jadi berapa? 3, saya pun dah 2. Okey, sorry. 2. So 2, dia akan jadi true. Jadi 1 dia akan true. 0, 0. This is true. Kemudian dia akan jadi negatif 1. This is jadi negatif 1 jadi False. false. So dia akan pergi sampai Kosong. sampai sini je. 5, 4, 3, 2, 1. Sebab yang ni akan jadi, dia akan check balik ke sini. Dia akan jadi sampai ke sini saja. Sampai. Ya. Mungkin saya cara ni. Dia lain. Sebab yang ni dia akan check. Dia akan check condition. Walaupun yang ni true, yang ni akan keluar 1. Tapi dia akan pergi condition ni. Negatif, dia akan jadi kosong sebab dia dah check. Kosong ni dia akan check. Mungkin saya punya letak table ni salah sikit. Saya kena tukar balik dia punya table selepasnya. Yang ni jadi false. So dia tak akan check lah. Dia akan jadi sampai 1 saja. Betul tak? Okey. Okey. Ada ni ke? Boleh sambung ke? Soalan? Tak ada. Tak ada. Let's see. Kita tengok. Ini pun kita dah buat. Let's see this one. Okay. Yang ni ada beberapa statement. Kita nak evaluate.
Kita tengok dekat dia punya ni, ini adalah initial condition. While I sama dengan I dibuat macam ni je, dia tidak ada apa, tak ada relation apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan tengok sama ada I ni akan jadi kosong. Kalau kosong dia akan jadi false. So kalau tengok kat sini 4. So 4 is true. No 0 is not A0. So dia akan keluar apa dia? Output dia yang pertama. Kalau kita buat macam ni. Buat table. This is I, yang ni old I. Kemudian statement dia yang sum. Kemudian new I. Okay, so yang ni saya check condition. Yang ni print yang pertama. Print yang pertama yang ni lah. Yang ni proses yang kedua. Ni proses yang ketiga. Print yang ketiga. Okay, kalau saya tengok kat sini, I is 4. Old I akan keluar 4. Kemudian print old I, iaitu dia akan keluar 4. Lepas dia keluar 4, dia akan kira calculation sum 1 plus equals to I minus minus. Okey, yang ni kena berhati-hati sikit sebab apa? Sebab yang ni adalah post increment. Post decrement. So kalau saya pecahkan benda ni, expand this, saya akan dapat sum equals to sum plus I. Kemudian I equals to I minus 1. So dia punya I minus 1 ni di dekat bawah. So dia macam seolah-olah dia tersembunyi di bawah kat sini. Okey, maksudnya apa? Sum dia akan jadi apa? Sum dia akan jadi kosong tambah I apa dia? I jadi adalah 4. So sum sama dengan 4. Boleh? Kemudian untuk print yang seterusnya, printf new I sama dengan I kat sini. I yang mana dia ambil? I yang setelah dia tolak 1. Iaitu dia akan keluar I sama dengan 3. Sum sama dengan 4. Are you guys with me so far? Yeah. So kita tengok the next iteration, I sama dengan 3. I sama dengan 3. So old I yang mana dia ambil yang ni. Yang after dia next iteration. Okay, dan kalau kita buat kat sini, sum sama dengan equals to previous sum plus I. Okay. Previous sum ni berapa? 4. I sama dengan berapa? 3. So dia akan jadi 7. Tapi I akan jadi 3 tolak 1 jadi 2. So dia akan jadi I equals to 2. Sum equals to 7. Boleh? So dia akan keluar sini 2. 2. Kalau awak nak nampak dia punya pattern.
Old I 2, 2. Sum akan jadi 7 tambah 1. Sorry. 7 tambah 1 pula. 7 tambah berapa? Kalau kita buat yang seterusnya, sum sama dengan sum plus I. Ini berapa? 7 tambah 2. Jadi 9. So I dia akan jadi 1. Sum sama dengan 9. Kemudian I sama dengan 0. Old I sama dengan 0. So dia akan jadi berapa? 9 tambah 1 jadi 10. New I akan jadi -1. Sum I akan jadi tak kisahlah, tapi yang ni dia dah false. So dia akan berhenti sampai 0 saja. Kalau tengok kat sini, I sama dengan old I sama dengan 4. I sama dengan 3. Sum sama dengan 4. 3, 4. Dan kalau kita buat calculation seterusnya, dia akan berhenti sampai 0. Seterusnya dia tak kira lah. Sebab dia dah false. Next iteration. Boleh ke? Let's look at the next one. Yang last kali saya nak pergi ke do while loops. Okay, kalau saya cepat sangat, minta saya berhenti. Jangan apa ni? Jangan dengar je. Saya berhenti. Okey, jenis yang kedua, do while loops. Do while. Kalau awak tengok dia punya statement ni, dia seolah-olah apa dia? Dia buat dulu baru check condition. Dia punya, tengok dia punya syntax, buat dulu. Tulis apa-apa dulu, kemudian baru test. Contoh kat sini kan, kalau dah tengok dekat flowchart ni, do the action first, tengok dulu. Kemudian test. Kalau dia betul, okey tak apa, tak ada masalah, kita ulang. Kalau dia salah, okey tak apa, kita pergi ke plan B. Sebab apa? Sebab kadang-kadang, sometimes we need to test the step at least once before checking the condition. Kita buat dulu, baru kita check, okay, betul ke tak? Contoh apa? Macam kita buat apa ni, running in a maze. Macam kalau dalam maze tu macam mana? Benda ni kan, so kita tak tahu. Contohlah, sini ke. So awak lari dulu. Awak lari dulu sampailah awak tak boleh berhenti. Okey, saya tersekat kat sini. So saya kena pergi ke cara yang lain. Itu maksud dia. Yang kedua, inflating a tire. Macam awak nak isi angin. Isi angin, kan awak letak isi angin kereta ke, isi angin motor ke, katakan 200 PSI. Awak isi dulu sampailah dia punya condition met 200 PSI. Okay, kalau katakan dia dah awak tak tahu yang dia punya pressure tu berapa, tapi awak letak dulu, tiba-tiba tak sampai satu saat dia dah bunyi. So maksudnya apa? Awak tak perlu lagi teruskan. Awak boleh cabut dia punya pump tayar. So, dia akan buat dulu. Okay. Ini maksudnya apa? Maksudnya walaupun condition tu salah, at least awak akan keluar satu output. Okey, contoh yang paling mudah kalau kat sini. Do, count, tapi dia punya syntax lebih kurang sama. Dia punya initial condition dengan declaration ke atas.
always above. Sebab kalau kat bawah dia tak akan detect. Dan beza dia apa? Dia ada, untuk while ni dia ada semicolon. Untuk kalau yang sebelum ni, while dia tak ada semicolon. Okey. Saya tak nak jelaskan yang lebih ni. Okey, kalau tengok yang kedua, this is example number 1 and then this is example number 2. Okey, kalau tengok kat sini, do first, buat sum plus 4 then sum I, while sum this one or this one. Okey, kalau tengok output kat sini, berapa kali dia akan keluar output? Sembilan. 9 kali. Tak, output dia berapa kali keluar? Yang ni, yang dua ni. Jawapan dia apa? 1 sekali je dia keluar. Sebab apa? Sebab printf ni dia dekat luar. Dia bukan dalam statement. Dia bukan dalam curly braces ni. So bila dia di luar, maksudnya apa? Dia akan keluar nilai output yang terakhir. Lainlah kalau saya letak macam yang example number 1. Example number 1, dia akan keluar berapa kali? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Dia akan keluar 4 kali. Kalau yang ni dia akan keluar 4 kali. Dia akan keluar 0, 1, 2, 3. Sebab apa? Sebab printf dia di dalam loop, di dalam statement. Tapi yang example yang nombor 2 ni, dia di luar daripada statement ni, so dia akan print out yang terakhir, jawapan yang terakhir. Okay, faham ke? Faham. Okay. So, kalau apa beza yang sini dengan yang sini? Beza dia yang ni cuma single condition. Tapi yang ni dia nama dia composite. Ataupun setengah tu dia panggil compound. So maksudnya apa? Kalau tengok kat sini, dia adalah OR. Bila dia OR, maksudnya dia kena salah satu sahaja betul. Salah satu sahaja betul, so dia akan stop dia punya. Salah. Saya ulang balik. So dia kena, dia kena dua-dua salah. Saya betulkan balik. Dia kena dua-dua salah. Kalau yang ni, walaupun yang ni dah zero, tapi yang ni still one, this is still true. So benda ni akan jadi false jika yang ni sum equals to 25 and then I equals to 10. Sebab apa? Bila ni dua-dua salah, kosong or kosong, 0 or 0, then dia akan jadi kosong. Sebab apa? Sebab dia menggunakan OR. Kecuali kalau saya nak cepat, saya boleh guna AND relation. Apa ni? Logic AND. Sebab apa? Bila saya guna logic AND, maksudnya saya nak cuma satu saja salah supaya saya boleh keluar daripada condition ni. Okay, so kalau awak tengok kat sini, dia akan mengambil masa yang agak lama sikit lah sebab dua-dua kena salah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, saya tengok last kali beza antara Y dengan do Y. Dua-dua both works for looping. Dua-dua tak ada masalah. You can use either way with minor adjustment. Awak boleh check dia punya ni, dia punya C++ tu, plus tu kat mana, bawah ke atas ke. So awak boleh nak buat benda tu supaya dia punya matching, dia punya iteration number
Okey, awak ingat balik apa maksud iteration number tu? Maksudnya mungkin output dia berbeza tapi berapa kali tu dia keluar. Berapa kali dia kira. Yang tu maksudnya iteration number. For do while, expression is firstly executed. So kita buat dulu. Do, kemudian baru kita check condition. Buat dulu baru check. Buat dulu baru check. Okay. Tetapi untuk while, kita check condition dulu baru kita buat. Check dulu baru buat. Check dulu baru buat. Contohnya, sekiranya condition tu salah. If the condition is false. Maksudnya do while ni at least dia akan ada calculation. At least it will be executed. Tapi kalau while, kalau condition salah dia tak nak, terima terus. Itu beza dia. Tapi kalau dia betul, dia lebih kurang. Dia punya jawapannya lebih kurang saja. Okay, kalau ada soalan, insyaAllah boleh jawab. Jangan segan je tanya saya. Kalau saya tersilap ke apa ke, nak ataupun awak nak perlu penjelasan lebih lanjut ke, don't be shy, just ask. Alright, okay, kita berhenti saja setakat ni, insyaAllah. Doktor, boleh send balik tak link kehadiran? Sekejap Okay, saya dah hantar.